Tuhan 开了幸福的是祝福我们。 Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir ini gencar sekali pemerintah itu mengungkapkan sebuah frasa atau kalimat deep learning. 今天的时候，我们看有一个句话的，在幸福说的， Dalam dunia pendidikan ya. 在教育当中的。 Pernah dengar? Sering ya, ada yang dengar ya. 有人听过吗？ Deep learning itu bukan hanya kita menghafal, 不是背的， tetapi kita memahami dan mengalami 但是了解和感受的 serta menghidupi. 和发展的， Nah, inilah sesungguhnya yang disebut sebagai proses pendidikan. 这是教育的。 Pendidikan itu atau sekolah itu sebenarnya adalah kehidupan. 教育是生命中的， Biasa sering saya katakan sekolah itu miniatur kehidupan. 学校是一个生活维新的。 Jadi kalau kita mungkin bingung berpikir tentang kehidupan itu apa sih? 但是我们不了解，我们知道学校是什么的学校呢？ Kita bisa menengok tentang apa kegiatan yang dilakukan di sekolah. 学校有什么活动呢？ Belajar, 我们学习， berproses 我 bertumbuh, 们有过程的， ada ujiannya, 有考验， ujian sekolah. 有考验的学校， Bapak Ibu yang pernah sekolah dan punya anak pasti paham ribetnya kayak apa, betul? 有孩子的已经知道的。 Nah, kalau sekolah disebut sebagai miniatur kehidupan, 学校我们说一个生活维新， kehidupan kita lebih kompleks sebenarnya 我们 kan? 的生活也很发展的复杂， Kita ada belajarnya, 我们要学习， ada kesulitannya, 有困难， ya kan? Kita berproses bersama 我们一起过程， dan ada ujian kehidupan. 有生活的考验。 Dan itu yang seringkali membuat kita spot jantung rasanya ya. 这个经常让我们很紧张， Kok nggak habis-habis 为什 rasanya 么没有 ujian ini 结 begitu 果 kan? 的生活呢？ Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 弟兄姐妹们， semuanya ini terjadi di dalam kehidupan kita 所有发生的事情， maupun anak-anak kita yang sekolah. 有我们的孩子在学校的， Tidak lain dan tidak bukan supaya kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. 不是不一样的。我们成为一个完全正的人。 Beberapa kali saya menemukan 我们发生了有很多一个事情的， ada sebuah kalimat seperti ini, Bapak Ibu. 有一句话， Kita ini dulu sekolahnya jurusannya IPA. 我们的学校是基督的是100的， Belajarnya fisika, matematika, kimia. 我们的学校有手术的， Tapi kenapa ujian hidup yang kita hadapi adalah ekonomi? 但是为什么呢？我们生活中面对的经济的考验呢？ Lebih baik saya belajar IPS aja dari dulu ya, sekolah belajar ekonomi. 我想最好我学习100S 了。 Ini hal yang membuat saya tergelitik begitu ya. Tapi realitanya ini yang kita alami kan? 但是我们想是现的是这样发生的。 Ujian ekonomi tidak henti-hentinya datang silih berganti di dalam kehidupan kita. 我们面对的是经济考验， Dan yang terjadi apa? 发生了什么呢？ Emosi kita naik turun tidak jelas. 我们的情绪的， Kita mengalami pasang surut kepribadian yang nggak stabil. 我们品格的相似了。 Jadi nggak heran kalau kita mendapati kadang suami kita, 不乞丐我们的丈夫， kadang istri kita 我们的妻子， kok emosian ya. 她很取信 Gak 了， ada apa-apa kok marah-marah 没 mulu. 有什么事，她很愤怒了。 Proses hidup itu tidak mudah. 这个过程的生活不容易， Proses hidup itu menyakitkan. 就是过程的生活很伤我们的心。 Mungkin bagi beberapa anak muda yang masih sekolah,
我们看年轻人的时候， juga mengalami hal yang berbeda seperti yang pernah dialami oleh orang tua. 他面对的事情，我们面对的一样的事。 Belajar mencintai, 他爱上人了， tapi dihianati. 却没回报了， Belajar memberi perhatian, 他又给别 tapi 人注意了， dicuekin. 他还没有给回报的。 Dan inilah proses hidup 这样是过程的生活， yang terjadi di dalam kehidupan kita. 发生我们的生活中。 Bapak Ibu, saya mau katakan kita telah diampuni. 弟兄姐妹们，我又告诉你们，我们是被上帝赦免了， Melalui penderitaan Kristus di atas kayu salib. 通过基督在十字架的为了我们死了。 Kita sadar betul kita sudah diterima oleh Allah. 我们知道我们被上帝接纳了， Tuhan itu mengasihi aku loh. 上帝很爱我们， Tuhan itu sayang sama aku. 他其实也很爱我们的， Bahkan rela mati untuk 他 aku. 愿意被我们死在十字架的。 Maka tidak heran di antara kita semua yang ada di tempat ini termasuk saya. 不奇怪，我们知道的，除了还我的， Kita ingin membalas kebaikan Tuhan 我们要回报上帝的爱， dengan cara berbuat baik, 通过我们的做好的方式， dengan cara hidup baik itu seperti apa, 通过我们生活中做最好的， dengan cara berupaya mau membaca Alkitab, 我们要努力读圣经， berupaya mengambil waktu untuk berdoa, 我们要努力分了我们的时间找神的， berupaya di tengah-tengah kesibukan ke gereja, 我们有分别我们的很忙的时间，我们又做工的时间带来圣， berupaya untuk terlibat pelayanan. 我们又受服主的， Dan semuanya itu kita upayakan dengan hati kita. 我们又努力做出来的是为了主的， Kita ingin menyenangkan Tuhan, betul? 我们要顺服我们的主， Tetapi seringkali 但是很经常发生的是， kita masih jatuh dan bangun. 我们还跌倒了。 Kita berusaha mengubah hidup kita menjadi lebih baik, 我们努力改变我们的自己， tetapi seringkali juga kita gagal. 但是我们经常失败了。 Lantas pertanyaannya, apa sih yang harus aku lakukan supaya aku ini loh 这个问题呢是什么问题呢？我们又做了什么呢？ yang sudah diselamatkan Tuhan, mendapatkan kasih Tuhan, 我们被上帝使炼的又出了什么呢？ aku bisa benar-benar hidup menyenangkan Tuhan, 我们又顺服主， berkenan bagi Tuhan, 有顺服主了， gak emosian lagi, 没有感的情 gak 心绪 marah-marah 了， lagi, 没有骂人 gak 了， ada kekhawatiran, kecemasan, 没有一点担心的了， sehingga membuat orang-orang yang ada di sekitarku menjadi bingung. 让别人很看我们的很紧张的。 Seorang pemuda Kristiani menemui seorang jemaat yang lebih tua dan bertanya, 有一个年轻人见到教会的老文， boleh slide saya? Bersediakah Anda berdoa 你愿意被我祷告吗？ supaya saya lulus ujian kesabaran? 我 kata 可以 dia. 通过每个考验。 Lalu mereka pun berlutut bersama 他也一起跪下来了。 dan pria itu berdoa. 他年轻人也祷告。 Pemuda tadi pengen apa Bapak Ibu? Sabar. 他年轻人说他需要的耐心， Tetapi di dalam doa itu dia berdoa seperti ini. 但是教会的老人给他祷告是这样的： Tuhan, 主啊， kirimkan ujian kesulitan kepada anak muda ini di pagi hari. 求你给这个年轻人困难， Kirimkan padanya ujian kesulitan di Kita- siang hari. 给他困难的考验。 Minta sabar tapi doanya minta kesulitan. 他求的耐心，但是教会的老人被他祷告是考验的。
sang pemuda itu memotong doa itu dan berkata, 年轻人打断的说 bukan kesulitan. 不是困难， Saya tidak minta kesulitan. 我 kata 不要求的困难， Saya meminta kesabaran. 我需要的内心。 Jawab yang mendoakan. 教会的老人说， Saya tahu, kata 我 dia. 知道， Tetapi 但是 melalui kesulitan 通过困难的时 di 候， sekolah kehidupan inilah 在我们生活学校的， kita belajar sabar. 我们学习了内心。 Coba tepuk pundak teman kiri kanannya, belajar sabar. 内 Melalui apa? 心，内心，内心， Melalui 内 kesulitan. 心。 Ngeri ya. Aduh, kita masih sekolah ternyata. 我们还学习了呀，还 Mampi 学 masih 修。 sekolah? Ya, masih sekolah ya. Bukan anak-anak kita, kita yang udah tua pun masih sekolah. 我们也还是学校里学习的，不是我们的孩子一直学习的。 John Whitmer menulis, hanya orang percaya yang telah menghadapi ujian kehidupan John Whitner 写过，为已经历生命的考验的人， krisis, penderitaan, 危机、困 kesulitan, 难、困难的， dan terus bersandar 他依靠上帝， untuk membangun relasi dengan Allah. 他终于的寻找了一个品格的跟上帝的关系， Dan pada akhirnya juga membangun karakternya menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. 他寻找了一个品格像基督的人。 Bapak Ibu, saya tahu bukan hanya kita yang rindu untuk mengalami perubahan hidup. 弟兄姐妹，不是我们希望我们改变我们的自己， Allah pun rindu. 上帝也渴望我们也一样， Allah pun ingin supaya kita bertumbuh. 上帝也渴望我们有一点一点发展的， Allah pun sangat menghendaki kita untuk berubah menjadi lebih baik. 上帝也渴望我们一天个一天的变更好的。 Dan saya mau katakan, 我又说的， perjuangan Bapak Ibu, saudara dan saya tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. 我们的任务做出来的没有什么的比上帝做的， Kecuali 除了 kita selalu terhubung dengan Allah. 除了我们一直跟上帝相连的， Kita selalu menyadari bahwa kita harus dekat dengan Tuhan. 我们知道我们跟上帝很近的关系。 Kita menyadari bahwa kita memerlukan waktu untuk mendisiplin diri kita selalu 我们 berdua dengan 是有 Tuhan. 很多时间操练我们的自己， Kita 我们 selalu mengambil waktu untuk kita berada bersama dengan Tuhan. 有拿出了我们的时间跟上帝相连的。 Tugas kita adalah untuk menjaga hubungan, Bapak 我 Ibu. 们的任务是照顾我们的跟上帝的关系， Jadi bukan mencari solusi supaya kita mau bertumbuh menjadi lebih baik seperti apa. 不是我们又找到我们的出路，我们又改变我们的自己， Dekat saja dengan Tuhan. 很近跟上帝。 Sementara Allah yang mengerjakan penyempurnaan. 上帝完全做了他的终究的完美的， Ini yang dialami oleh Yakub di dalam 这是 perikop 这 yang 样 kita 的生 baca. 活一样跟雅各的生活。 Hampir semua tokoh Alkitab, 我们看圣经的一个门徒一个门徒很一样的， termasuk Yakub, 包括雅各， mengalami yang namanya krisis kehidupan, 他也面对一样的危机的生活， ketakutan, 有害怕， merasa sendiri, 有孤 hidupnya 立了， kacau balau, 他的很 ingin berubah, 他也想和改 tapi 变， tidak tahu caranya seperti 他没想 apa. 到是怎么样的方法呢？ Bahkan kita tahu Yakub itu mendapatkan berkat 啊， dari 我们知 bapaknya 道雅各得到了上帝的祝福， dengan cara menipu. 通过他的欺骗，
Yakub, di mana kau? 雅各，你在哪里？ Ketika Esau tahu bahwa ia mendapatkan berkat yang seharusnya untuk Esau dan itu diberikan kepada Yakub. 以撒知道的时候， Es- 他雅各得到了父亲的祝福。 Esau berteriak, "Kubunuh kau Yakub." 他的哥哥以撒有杀他， Dia berlari 他找 ketakutan 他很惧怕。 dan dia pergi. Inilah krisis kehidupan yang dialami oleh Yakub. 这个危机的生活，在雅各的面对的情况， Persoalan masalah hidup apa yang menjadikan kita mengalami krisis? 有什么的困难危机的在我们的生活中呢？ Kita takut, 我们惧怕， kita kemudian merasa tidak berdaya, 我们没有能力， kita merasa sendirian, 我们很孤独的， kita membutuhkan sebuah pertolongan 我们需要一个帮忙。 karena kesalahan yang pernah kita lakukan. 通过我们做错的事了， Maka tidak ada tempat untuk kita berharap, 没有什么地方我们可以盼望了。 tidak ada pribadi manapun yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk kita datang 没 kepadanya. 有一个地方可以我们来到，我们又需要帮助的。 Yakub mencari pertolongan itu. 雅各找了帮助， Di dalam pencariannya itu dia menemukan kehadiran Tuhan di 在 tengah 他找的 krisis 时候， kehidupannya. Di dalam mimpinya 在他的梦里， dia berjumpa dengan Allah. 他看见了上帝。 Inisiatif perjumpaan itu berasal dari siapa? Allah. 这个主意有一道的是谁呢？上帝。 Tidak mencari, 雅各不照上帝的， dia hanya berlari meninggalkan masalah. 他跑了，在事情的， Tetapi Allah yang mencari dia. 但是上帝找他的。 Allah adalah Allah yang berdaulat. 上帝是主权者， Dialah pemilik seluruh alam semesta. 他让我们的土地的， Dan dialah pemilik dirimu dan diriku. 他是全能的上帝，是你和我的。 Kita pun dipedulikan oleh Allah. 上帝也照顾我们， Meskipun kita di dalam kondisi kesalahan yang besar atau mengalami krisis yang kita sudah angkat tangan. 虽然我们做很多错的事情，很多危机的情况了， Allah peduli 上帝 karena很- Dia berdaulat. 很照顾我们。 Kalau kita membaca bagian ayat yang ke-12 sampai 15, 我们看12的到15的， kita menemukan bukan hanya Allah berdaulat atas kehidupan kesemuanya termasuk kehidupan Yakub. 上帝不是全者，但是他也自己的， Tetapi Allah juga Allah yang menyatakan kemurahannya. 他也给我们的怜悯的。 Pembicaraan Allah dengan Yakub justru berfokus pada janji-janji Allah. 他们聊的不是惩罚的，但是怜悯的。 Ini yang hebatnya Allah kita itu seperti ini loh Bapak Ibu. 我们的上帝很奇妙， Kita jadi orang tua seringkali kalau anak kita salah, 我们当父母的，我们看我们的孩子做错的事， kita punya kecenderungan untuk menghakimi. 我们责备他， Kamu salah apa? 你错了什么呢？ Kamu sudah berbuat apa? 你做了什么呢？ Apa yang seharusnya kamu terima? 你应该做了什么呢？ Itu kita. 这是我， Tetapi Allah tidak demikian. 但是上帝不这样的， Allah datang 上帝来 bukan untuk menghakimi Yakub di dalam segala kesalahan yang 不 dimiliki, 是责备雅各的， tetapi justru menegaskan kemurahannya, 但是他有强调的他的怜 menyatakan 悯， janji-janjinya. 他有告诉他有允 Tanah 许， ini akan menjadi milik 这个土地 kamu. 是你的， Keturunanmu akan bertambah banyak. 你的后裔也很多的。 What? Aku orang berdosa. 什么？
yang sudah menipu. 我是罪的人，我做了欺骗了， Aku lari supaya aku tidak dibunuh. 我又跑了，我不跟被上帝杀了。 Tetapi Tuhan menyatakan kemurahannya 但 kepada aku. 是上帝给的怜悯呢， Bukan hanya itu. 不是一个的， Ia adalah Allah yang setia. 而是上帝是执实的。 Bagi Yakub yang sedang berada di pelarian dan 雅 ketakutan. 各在流浪的时候， Tidak ada hal lain yang lebih menghibur selain kebersamaan Allah dengan 没有什么事情安慰他，除了上帝跟他同在。 Jadi Allah datang untuk sama-sama bergumul dengan dia. 上帝跟他一样陪他，通过他的困难的。 Dengan dia yang sedang hancur, yang mengalami ketakutan karena mau dibunuh oleh Esau. 他也很惧怕的时候，对上帝， Tapi Allah datang menerima dia. 但是上帝接纳了 Merangkul 他， bersama-sama. 有发展了一起， Menyatakan kemurahan dan kesetiaannya. 给了他怜悯和信实的。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 弟兄姐妹们， bukankah kesetiaan Allah itu dibuktikan kemudian 我们知道，我们看上帝的信实的，以前以后也一样的。 dengan kehadiran Kristus ke dunia ini? 基督他存在我们的世界的， Mati di atas kayu 在 salib 十字架死了， untuk menggantikan hukuman yang seharusnya diberikan kepada kita. 换我们应该死在十字架的。 Kita yang berbuat salah, 我们做错了事， kita yang berdosa, 我们犯罪了， kita yang tidak tahu diri, 我们不知道我们的自己， tetapi Tuhan 但是上帝 rela menggantikan itu untuk kita. 他愿意换我们， Dia bermurah hati. 他很怜悯啊， Dia menyatakan kasih setianya kepada kita. 他也只信实给我们的。 Pertanyaannya apa respon kemudian yang seharusnya kita lakukan? 是什么回应呢？ Ketika Yakub tahu bahwa Allah datang untuk merengkuh hatinya yang hancur di dalam pergumulan dengannya. 雅各知道上帝跟他一起在很乱的事情了。 Yakub merasa dikuatkan kembali, 雅各觉得他很坚强了， dipulihkan kembali. 他被上帝恢复， Emosi Yakub yang hancur berlebur-lebur itu 他的心绪的 mulai ditata kembali. 也恢复了。 Sehingga ketika dia bangun dari mimpi, 他醒来的，他也 Iya. 在梦里了， mengadakan tanda peringatan, 他也设立纪念， menjadikan batu tempat ia meletakkan kepala sebagai sebuah tugu peringatan. 他把他的石头为立纪念了， Dan dia menamai tempat itu adalah Betel. 他 Betel itu 给 apa? 的名字伯特利， Betel itu rumah Allah. 上帝的家， Keren ya. 很 Dia 奇妙。 tahu ada Allah di situ. 他知道有上帝的存在， Aku tidak menyadari kalau sesungguhnya ada Allah. 我不知道有上帝的存在， Kita juga sering begitu kan? 我们也一样的。 Di dalam pergumulan ujian sekolah kehidupan kita, 我们在生活中生活，我们面对也一样的。 kita seringkali melupakan bahwa Allah hadir bersama. 我们 dengan 忘了上帝有跟我们同在， Kita sering menangis, bingung, takut, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. 我们也哭，我们惧怕，我们不知道又该是做什么了。 Kita lupa bahwa sesungguhnya ada Allah di situ 我们忘了有上帝的存在， yang mengasihi kita, 他很爱我们， yang setia kepada 他很 kita, 信实的， yang bermurah hati 他 kepada kita. 也很怜悯。 Maka yang kedua yang dilakukan oleh Yakub adalah 第二个事情，雅各做的是， dia membangun relasi dengan Allah. 他与上帝建立
Perhatikan ini baik-baik. 我们注意一下， Membangun relasi dengan Allah itu adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan. 我们与上帝建立是应该最好的。 Terhubung dengan Allah itu adalah hal yang sangat penting. 我们跟上帝相恋的是很重要的。 Dia kemudian mengatakan, maka Tuhan akan menjadi Allahku. 他也说，上帝是我主。 Ini bukan sekedar ungkapan klise loh Bapak Ibu. 这句话不是一句普通的话。 Menjadikan Tuhan menjadi Allah di dalam kehidupan kita, itu membutuhkan sebuah pemahaman bahwa kita itu rendah. 这是我们的了解，是上帝是我们的主，我们很矮了，很下的， Kita harus membunuh keegoisan hati kita. 我们很自私，我们又下的， Yang selama ini kita yang selalu memimpin diri kita. 我们有领导我们的自己， Kita ambil keputusan berdasarkan apa yang kita mau. 我们又决定我们看了什么，听了什么的事。 Tetapi ketika menjadikan dia adalah Allah, 但是我们让上帝做我们的主， artinya menyerahkan kehendak kita 他的意思呢是呢，我们给他的我们的 di 旨意， bawah kehendak Allah. Bapak Ibu. 在上帝的旨意， Dia Tuhan atas hidup kita. 他是我们的主。 Kita nggak boleh lagi mengambil keputusan sesuka hati kita 我们又决定什么，不又随便了， tanpa meminta persetujuan daripada Tuhan kita yaitu 没有 Allah. 跟我们的主关系的。 Ia ingin membangun relasi yang penuh makna dengan Allah. 他有遵照他的很试炼的跟上帝， Ini juga yang seharusnya kita lakukan. 这样的情况是我们应该 Sebuah 做的， relasi yang dekat 有 dengan Tuhan. 很亲密的关系， Bukan hanya Yakub, 不是雅各， umat percaya di sepanjang abad, 我们的怜悯 para 也一样的， pendahulu kita 我们的怜悯也一样的， juga mengalami kondisi yang sama seperti yang pernah kita alami sekarang. 他也情况跟我们的情况一样了， Masa-masa krisis 他也危机的情况， yang menjadikan kita berusaha untuk menemukan sesungguhnya kehidupan kita yang sejati. 让我们找到我们的治愈的生活。 Ayub, Daniel, Daud, Yesaya, Yeremia, para rasul. 耶伯、以利、大卫、以赛亚、以利密、使徒们交付服老了， Bapak-bapak gereja, bahkan Jauh Tuhan full Yesus of the- sendiri. Justru menjadikan ini semua menjadi momen mereka semakin dekat dengan Tuhan. 让我这个是带我们很亲密跟上帝。 Maka tidak heran kalau Tuhan Yesus setelah melayani, 基督身奉以后了， Tuhan Yesus itu selalu mencari tempat untuk menyendiri. 基督也找一个很 Ya, 孤独的地方， tempat yang tenang, 安静的地方， berdua dengan Tuhan. 跟天阿爸， Pagi-pagi benar, 很早的时候， sebelum Tuhan Yesus melayani, 他还没有侍奉的时候 dia，juga mencari tempat untuk sendiri. 他也找一个地方安静的地方。 Bapak Ibu, saat terhubung dengan Allah, 弟兄姐妹们，我们相连跟上帝的时候， secara bertahap 我们一步一步了， kita mulai menjadi sama seperti Kristus. 我们开始更像上帝的基督人了。 Jadi jangan kita itu berupaya dengan kekuatan diri kita berusaha mengubah diri kita makin baik, tidak bisa. 我们不要 Ya. 靠自己，我们做好的事， Perubahan itu yang melakukan Allah 改变是上帝做了。 ketika kita benar-benar terhubung dengan Dia. 我们相连的时候， Dalam waktu-waktu kita sendiri 我 dengan 们 Dia. 孤独的时候， Maka 所以 kita lebih suka bersyukur daripada mengeluh. 我们很喜欢感恩，不抱怨。 Kita lebih suka pasrah kepada Tuhan daripada memuaskan kemauan 我们很喜 kita. 欢寻求上帝，比满足我们的自己。
Kita jadi lebih suka mengasihi musuh-musuh kita ketimbang mencela mereka. 我们很喜欢仇敌我们的朋友，比 Kita 责 jadi 备他。 lebih suka memberikan kekuatan ketimbang menguasai 我们也给他们努力，比我们操控他的人 atau menghakimi. 支配他。 Kita jadi lebih suka untuk mengakui kesuksesan orang lain 我们 ketimbang mengumpulkan pujian. 我们被成功的人很生命的求的搀扶的。 Berhubungan dengan Allah mengubah kita di bagian dalam. 我们先连跟上帝改变了我们的内心的， Dan secara perlahan menjadi lembut hati. 慢慢的时候，我们改变得很温柔的人。 Oke, lakukan ini dalam hidup kita. 好了，我们又做这样了，在我们的生活中 Disiplin, 有操练， kesendirian, 有孤独， berdua dengan 跟 Allah. 上帝， Itu yang akan mengubahkan hidup kita. 就 Mari 是改 kita 变我们的自己了。 tutup mata. Sambil merenungkan firman yang disampaikan, kita pelan-pelan merefleksikan hidup kita dengan pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan